syaitan dia tipu ulama sehingga ulama menjadi maghrur, talibul ilm sehingga menjadi maghrur. Iaitu apa? Dua perkara. Pertama, ujub. Yang kedua, an-nazru ila al-kasrah. Ujub. Bila ada ujub, maka orang Islam akan kalah. Dan bila melihat dan berbangga dengan bilangan yang banyak, orang Islam akan kalah. Sedikit habuk pun bilangan kamu tidak memberi faedah. Itu kan berkaitan dengan hukum syarak. Kalau kaul yang tidak muktamad, dia adalah juga muktabar ke tidak muktabar? Kaul yang bukan muktamad bukan batil, kan? Kalau kita baca perkataan dalam Tazkirun Nafs Al-Habib Al-Attas, beliau lebih tegas dalam perkara ini. Maknanya tidak boleh melihat aqwal muqabil dalam mazhab sebagai sesuatu. Kalau tidak, kita ni sama macam golongan yang menolak hadis dhaif. Melihat hadis dhaif itu macam sampah. Jadi jangan jadi macam tu juga. Melihat qaul muqabil itu macam sampah, kan? Tak. Kadang qaul muqabil itu juga qaul Imam Syafi'i. Qaul Imam Syafi'i dalam satu qaul. Jadi kalau kita nak memahami berinteraksi dengan aqwal ad-dhaifah itu sama macam berinteraksi dengan hadis-hadis yang dhaif. Dari segi maksudnya ia boleh diamalkan. Ia boleh diamalkan. Jadi kenapa satu orang mufti itu pada asasnya kalau dia mufti lantikan di tempat yang bermadzhab Syafi'i, dia mesti mengeluarkan fatwa di atas mazhab Syafi'i. Mengapa begitu disebut dalam Al-Fawaidul Makkiyah? Dia punya sebab dia adalah dia telah ditaklifkan, dia telah dilantik untuk menyampaikan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i. Lantikan dia. So kalau dia mengeluarkan fatwa luar daripada mazhab Syafi'i, dia telah bertindak luar daripada lantikan dia. Faham? Tak faham? Maksudnya satu orang itu dia dibayar gaji. Mungkin faham ke perkataan tu? Untuk buat satu pekerjaan. Maksud kerja dia kena bercakap atas mazhab Syafi'i je. Tapi kalau dia bercakap bukan atas mazhab Syafi'i, so dia tak layak ambil gaji tu. Sebab kamu ditugaskan untuk cakap tentang mazhab Syafi'i, bukan ajar mazhab lain. Walaupun di sisi kamu mazhab itu rajih ke, itu kamu amalkan sendiri, kan? Tapi taklif dan tauliyah pelantikan itu adalah di atas mazhab Syafi'i, maka menjadi tanggungjawab untuk dia bercakap atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi itu yang dimaksudkan mufti yang dilantik. Mufti yang dilantik. Bahkan kalau di negara kita, dia ada enactment lagi yang membataskan fatwa tu. Enactment tu menjadi benda tu adalah perkara yang undang-undang. Dasarnya adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau dia melihat rajah, itu dia amalkan sendiri. Sebab itu disebut dalam Fawaid Makkiyah, satu orang dia boleh amalkan sendiri qaul dhaif. Tapi dalam perkara dia memberi fatwa, oleh kerana taklif dan tauliyahnya untuk dia bercakap atas mazhab Syafi'i, dia khawatiri kalau dia bercakap, orang akan menyangka apa yang dia cakap tu mazhab Syafi'i. Dan orang mustafti datang kepadanya adalah untuk mendapatkan fatwa berdasarkan mazhab tempatan lah. Maka menyebabkan berlaku kesalahfahaman dan seumpamanya. Kecuali kalau dia diberi tambih. Jadi oleh kerana enactment di tempat kita tu ada membenarkan untuk memfatwakan luar dari mazhab Syafi'i, sekiranya ada darurat, maka kalau kita lihat ada fatwa-fatwa yang keluar bukan berasaskan mazhab Syafi'i, maka tak ada masalah untuk apa? Untuk diamalkan. Kalau kita pergi ke Mesir, Mesir itu lagi itu sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan apa-apa mazhab. Jadi boleh baca enactment tentang fatwa tu. Dan dah bentang ke belum? RUU akan dibentangkan, RUU Mufti, maksudnya syarat-syarat pelantikan Mufti. Saya rasa belum lagi bentangkan, tapi antara yang akan digariskan mestilah Ahlussunnah wal Jamaah, Syairah, Maturidiyah dan seumpamanya. Jadi sekarang ni kita nak bicara tentang fatwa. Yang nak jadi mufti ni satu negeri satu orang je, enggak?
Satu orang aja. Satu orang aja. Jadi kita tak perlu berbicara tentang fatwa. Fatwa dengan erti kata fatwa. Sebab di tempat kita bila sebut fatwa, dia merujuk kepada perkara rasmi. Istilah tu. Bila sebut fatwa, rasmi. Kalau kita sebut, ini jawapan daripada ustaz sekian, so ustaz mana-mana pun dia boleh bagi jawapan. Tapi ustaz ni bagi fatwa, dia agak sensitif perkataan tu. Walaupun fatwa dari segi lurahnya sebenarnya apa sahaja jawapan yang diberikan panggil fatwa. Mufti ni bukan lantikan. Tetapi di tempat kita begitu. So kita, itu yang saya maksudkan, kita jangan balah, ini dalam kitab sebut macam ni. Tak perlu balah panjang-panjang. Benda tu simple je, kan? Benda tu simple je. So kalau perkataan fatwa tu tak boleh digunakan, tak perlu guna. Contohnya ada cadangan di Malaysia untuk membuat sama macam India, Pakistan, Malaysia nak buat. Maka dicadangkan supaya namanya bukan Qismul Ifta. Bukan. Nama pengajian tu bukan Ifta. Kita panggil lah takhassus fiqh ke. Sebab Ifta dia adalah sesuatu yang melibatkan jawatan. Faham kan? Maka ada cadangan lah dengan rasa yang nak buat. So nama kisim itu kita tak guna seperti yang digunakan di India, Pakistan. Kita guna Qismul Ifta. Kalau kita pergi India, Pakistan, kita akan jumpa ribu-ribu mufti. Malasan ada mufti, malasan ada mufti, malasan mufti, kerana dia merujuk kepada lepasan pengajian Ifta. Tapi di Malaysia tak boleh. Kita tak boleh panggil siapa-siapa walaupun dia alim faqih macam mana pun, kita boleh panggil dia mufti. Tak boleh, kan? Sebab mufti satu negeri, satu orang sahaja. Dan perkara ini sangat penting lah untuk pelajar ni ataupun orang agama ni, dia memahami wakil. Saya suka boleh baca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Awam, Mu'alim Irsyadiyah, ceritakan Darul Minhaj. Beliau sebut tentang mengiqrarkan dengan apa yang sudah berlaku di tempat kita. Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Malik. Maksudnya antara benda yang disebut di situ, kalaulah di tempat kita sudah meluas pengamalan di atas mazhab yang dhaif, biarkan masyarakat amalkan walaupun mazhab dhaif. Kecuali kalau i'tiqad kita mazhab dhaif itu batil, kan? Jadi kalau kita memahami mazhab dhaif itu dia adalah masih muktabar, so kita menyerang mazhab dhaif itu sama, dia akan jadi kita ni macam salafi juga. Tapi dari segi fiqh, kan? Kalau kita memahami hadis dhaif itu adalah hadis, bukan sampah, kan? Sama juga. Jadi beliau sebut perkara itu, ilmu fiqh itu pun kefahaman juga, hikmah, kan? Kalau di tempat kita ada pengamalan atas mazhab yang dhaif tapi dah meluas, maka teruskan, biarkan masyarakat amalkan, tak perlu kita nak ubah. Tak perlu nak ubah, sebab dia mengamal satu, adalah ulama yang berpendapat seperti itu, tidak ada keperluan untuk mengubahnya. Kerana mengubahnya hanya menimbulkan fitnah saja. So yang mana lebih baik? Membiarkan orang mengamalkan perkara tersebut dalam keadaan benda itu tidak ada apa salahnya dalam agama, dan dalam masa ini menimbulkan fitnah. Contoh tentang masalah qunut, kan? Qunut, adakah jahar keseluruhannya ataupun yang diamalkan di tempat kita, sebahagian jahar, sebahagian sir, ma'ruf, kan? Kalau di Yaman keseluruhannya jahar. Dan perkara ini dulu kita pernah tanya Syekh Hadar Hasan Salim Waqibi, dan perkara itu jelas dalam Minhaj pun disebut secara jelas. Dalam masalah ini sebenarnya mazhab dua qaul. Satu, semua jahar, semua sir, semua sekali sir. Adapun separuh jahar, separuh sir, tidak ada. Cuma bila kita semak negeri-negeri ataupun negara yang amalkan, Syekh Hadar kata di Zabit sendiri buat macam tu. Zabit. Dia kata guru dia Syekh Daud Battah macam kunut separuh jahar, separuh sir. Kalau di Kerala Zainuddin Malibari pun amal macam tu, separuh jahar, separuh sir. Maksudnya sebab kita sangat yakin separuh jahar dan separuh sir tu adalah amalan ulama, bukan orang awam yang reka separuh jahar, separuh sir.
dia ada idea tak nak buat macam tu? Tak ada, mesti yang jadi imam tu ulama lah. So ada hikmahnya. Saya memahami hikmah. Sebab ulama bila dia duduk, dia bertanggungjawab untuk tarbiyah masyarakat. Sebab kita ni ajam. Jadi kalau dibaca dengan kuat keseluruhannya, sedangkan fa innaka taqdi tu perlu dibaca oleh makmum. Jadi makmum jadi celaru. Dia tak boleh ambil fiqh daripada kitab. Dia kena pernah dilatih, pernah berlatih. Kan? Pernah dilatih oleh mufti. Macam pengajian iftar kalau di sana, dia memang dilatih oleh mufti. Selalu kita ingatkan pelajar, kadang-kadang muqaddimah minhaj tu sebulan pengajian dia. Padahal muqaddimah minhaj tu setengah hari boleh habis lah. Tapi antara poin yang latihan dalam iftar ni, satu, para pelajar iftar memberi jawapan yang betul. Jawapan yang betul satu perkara. Ada satu lagi, jawapan yang betul dengan bahasa yang betul. Apa maksud dengan bahasa yang betul? Tidak, dia dilatih untuk menulis ibarat dengan betul. Menulis sirah fatwa, menulis sirah fatwa tu dengan betul, supaya jangan sirah fatwa dia itu jadi sama, orang jadi keliru. Dia apa mufti ni maksudkan, dia bercabang makna dia. Jadi pelajar tu dia perlu dilatih. Sebab itu walaupun kita dah belajar kitab, tapi tak semestinya kita mempunyai kebolehan dalam menjawab. Sebab ibarat kita tu kadang menimbulkan keliruan, sebab kita belum terlatih dalam menulis ibarat jawapan. Ibarat jawapan tu kalau pengajian iftar dilatih, memberi jawapan yang betul, itu memang basic lah. Jangan benda yang halal jadi haram, haram jadi halal, itu salah total kan, itu salah teruknya. Tapi ada satu lagi, iaitu janganlah perkataan itu muhiman, mewahamkan benda lain. Ataupun janganlah mufti itu menggunakan bahasa yang muakkad. Janganlah menggunakan ibarat yang, jadi pelajar tu dia akan bagi jawapan, maka syekh dia akan semak, okey, tulis balik. Boleh bagi dia tulis, semak, tulis balik, tulis sampai dia menjadi orang yang terlatih dalam menulis fatwa. Mendapatkan jawapan yang betul satu perkara, ada yang lebih besar itu menulis fatwa dengan betul. Syekh Haidar Hasan yang guru kami, beliau kata beliau mempelajari sirah fatwa ni kerana beliau sering ditaklifkan untuk menulis fatwa oleh gurunya. Maksudnya fatwa tu guru dia punya, tapi yang menulisnya tu dia. Jadi beliau selalu tengok cara ustaz dia jawab soalan. Sebab dia ustaz akan imla dan dia tulis. Jadi pada situ secara tak langsung mendapat tadarrub alal fatwa. Jadi maka syarih telah jawab yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, tidak boleh iktimad atas kitab dalam fatwa adalah apabila kitab itu tidak ditulis dan objektifnya qaul mu'tamad. Sebab itu fenomena kitab sebelum zaman Imam Nawawi. Sebelum zaman Imam Nawawi memang kitab-kitab yang ditulis ghairu muharrar. Sebab itu Imam Nawawi disebut sebagai muharrirul madhab. Dimulakan oleh Imam Ghazali, kemudian diteruskan oleh Imam Rafi'i, dan ditamatkan ataupun disempurnakan oleh Imam Nawawi. Baca marhalah mazhab Syafi'i yang ditulis ada satu tesis madkhal ila mazhab Syafi'i. Marhalah mazhab Syafi'i ni dia ada marhalatul istiqrar, dia ada marhalah tarjih. Jadi Imam Nawawi ni marhalah tahrirul madhab. Sebab itu disebut, Ibn Hajar Al-Haythami kata, para guru kami mewasiatkan tidak boleh mengambil fatwa daripada kitab-kitab sebelum daripada zaman Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Sebab kitab itu dia macam hutan belantara. Bukan kitab tu salah, orang yang masuk tu salah. Sebab dia kena reti. Sebab bila dia masuk dalam hutan tu, macam contohnya dia baca Al-Hawi dia baca kitab Al-Hawi, Al-Kabir, Al-Mawardi, dia tidak ada upaya untuk beza yang mana dhaif, yang mana tak boleh, jangan masuk. Dia baca kitab Kifayatun Nabi, kitab sebelum tu tak boleh, kerana orang yang nak ambil daripada kitab tu dia kena ada kemahiran yang tinggi, pengetahuan yang tinggi membezakan dhaif
Dan perkara itu telah dimudahkan oleh Imam Nawawi. Sebab itu Imam Nawawi disebut ashabut tarjih. Dan zaman Imam Nawawi, Imam Rafi sebelumnya, Imam Ghazali, sebelum tu lagi Imam Haramain, dia panggil marhalatut tahrirul mazhab. Tahrir. Dia telah kemas kini mazhab, dia telah tapis dan keluarlah minhaj misalnya. Kalau kita tahu upaya yang dilakukan oleh Imam Nawawi sangat besar, kerja itu sangat susah. Saya selalu sebut Imam Nawawi tidak berkahwin supaya kita semua boleh kahwin. Kalau Imam, faham tak maksud dia? Maksud tak apalah aku tak kahwin, tak adalah Imam Nawawi sebab kita sebab tak apalah, seluruh masa aku bagi untuk tahrirul mazhab. Kamu boleh kahwin tenang-tenang, tak ada masalah. Baca je minhaj tu betul-betul. Minhaj tu kira khulasah dah siap lah, kira masak tu dah siap. Janganlah orang dah masak, dah penat masak, makan pun nak kena orang suap. Nak cantik. Macam tu lah perumpamaan pelajar zaman ni. Takkan benda nasihat nak tunggu orang masukkan mulut lah, masukkan mulut sendiri kan. Kira orang dah tolong masak, dah tolong potong, dah tolong kupas tu, tolong goreng. Sekarang dah ada kat tepi pinggan, dah hidang pun nak suruh suap lagi ke? Suruh suap tu melampau lah. Bukan suap, suruh kunyah kan. Amboi. Itu perumpamaan dia. Jadi tahrirul mazhab. Jadi oleh kerana kitab Muharrar, memang Imam Rafi'i tulis objektif beliau adalah untuk beriltizam dengan benda yang mu'tamad dalam mazhab, maka ia boleh dijadikan rujukan dalam tahqiqul mazhab, melainkan beberapa masail. Maka Imam Nawawi tulis kitab minhaj untuk istidrak, dan selepas itu berlaku istidrak. Jadi istidrak ni, istidrak demi istidrak, maksud Imam Nawawi istidrak atas Imam Rafi'i, Imam Rafi'i istidrak atas Imam Nawawi istidrak atas Imam Ghazali, Imam Nawawi istidrak atas Imam Haramain, dan Imam Nawawi sendiri ada orang istidrak atas apa yang beliau kata mu'tamad, maka ulama sebagai tidak mu'tamad. Ia menunjukkan bahawasanya tidak berlaku yang disebut sebagai taqlidul a'ma yang disebut. Tak. Dia tetap segar. Maksudnya ulama kita membahaskan mazhab ini secara hur kan. Imam Nawawi secara hur istidrak hatta kepada Imam Ghazali pun. Boleh kata ini pendapat syaz walaupun daripada Imam Ghazali, walaupun daripada Imam Haramain, walaupun Imam Mawardi. Ia menunjukkan bahawasanya sentiasa berlaku semakan. Itu yang maksud kita hujah kita. Baru orang mengatakan ini semua taqlidul a'ma. Tak. Sentiasa ulama kita mengambil tanggungjawab untuk menyemak kan. Untuk menyemak, dan semakan itu berlaku hatta sehingga zaman Ibn Hajar. Semakan itu tetap berlaku, menunjukkan budaya ilmu tu tetap segar, bukan taqlidul a'ma, ambil macam tu je. Tak. Bahkan ulama Hadramaut sendiri ada istidrak, ada Ibn Hajar Haytami misalnya kan, bab mahramah ma'ruf antara beliau dengan Ibn Hajar Haytami. Biasa, itu biasa dalam dunia ilmu, bukan benda yang pelik. Orang yang tidak biasa dengan istidrak ni dia pelik kan. Dia tak biasa rak-rak ni, apa ni rak-rak ni, tak biasa kan. Kalau baca dalam itu biasa. Cuma iltizamul adab adalah perkara yang dituntut. Maka kitab penggunaan kitab turas ni ada masalah-masalah yang mana dia punya illah dia adalah, orang kata apa, berbezanya fatwa dengan berbezanya zaman kan. Ada kitab yang bagus yang dikarang oleh Mufti Taqi Al-Usmani, yang perkara itu muqarrar pada pengajian ifta. Tajuk dia apa, dawabitul ifta. Boleh kita ambil panduan. Yalah, walaupun beliau bermazhab Hanafi, tapi ada perkara yang dia mustarak, sama je. Tentang adabul mufti wal mustafti, Mufti Taqi Usmani yang masih ada, boleh jadikan panduan sebagai dhabit ifta. Antara yang beliau sebut, beliau nukil daripada perkataan Muhammad bin Hasan Syaibani, kata malam ya'rif ahla zamani fa jahil. Siapa yang tidak mengenal ihwal orang zaman dia jahil. Sebab itu ada setengah di India lah, nama dia Mufti Mahmudul Hasan Gangohi,
beliau punya amalan setiap hari baca surat khabar. Surat khabar bahagian yang dunia lah, untuk beliau mengetahui ahwal semasa, supaya seorang mufti dia ada tasawur yang sahih, kan? Jadi kalau satu orang tu nak letak diri dia pada mansib ifta, so itu kerja dia kena buat. Kalau dia nak jadi sufi, dia tak payah buat, kan? Tapi kalau dia nak jadi ifta, dia mesti kena tahu tentang dunia dalam sebahagian bukan. Dia tak boleh, kan? Mansib ifta, paling kurang dia ada tasawur ijmali lah. Tak boleh tahu detail semua, kan? Siapa menang bola hari ni, mufti tak boleh tahu, kan, yang tu. Tapi tasawur sahih ma'ruf, kan? Al-hukmu ala syai'in far'u tasawuri. Jadi macam mana? Khususnya masalah muamalat. Masalah muamalat ni kalau kita tidak ambil tahu, memang kita tak boleh jawab. So kalau kita tak boleh jawab, tak payah jawab. Simple. Tapi takkanlah belajar apa, lama-lama tak apa, nanti tak tahulah adri je. Memanglah adri tu bagus, kan? Tapi kalau kamu pula adri, orang awam pula adri, baik jadi awam je. Memanglah adri tu adalah nisful ilmi, kan? Tapi kalau belajar lama-lama 10 tahun hanya nak jawab la adri, tak payahlah 10 tahun. Tak perlu 10 tahun pun untuk la adri, kan? Jadi masalah muamalah paling kritikal, kan? So kita kena menambah bacaan. Memang kena tambah bacaan. Kena gaul dengan orang-orang. Kadang orang ni kita tanya dia, ada buku Muhammad bin Hasan Syaibani, nama Imam Abu Hanifah. Beliau cara beliau nak dapat tasawur tentang sesuatu muamalah, beliau bergaul dengan peniaga. Masuk ke pasar, tengok apa sekarang ni, dia untuk dapat tasawur yang sahih. Jadi muamalat ni tidak, dia di kaedah muamalat ni kita kena faham realiti fatwa dia. Tidak berpaksi dan berpusat atas satu mazhab. Kita tak boleh nak berkeras atas satu mazhab, memang tak akan berlaku. Dan perkara ini disebut oleh dalam Fawaidul Makkiyah, kan, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, beliau sebut kita dalam ibadah kita syedid. Tapi kalau mana-mana muamalat orang awam dia jatuh sahih atas mana-mana mazhab, maka kita biarkan. Faham tak? Maksud mana-mana muamalat orang awam yang dia jatuh sahih, sah menurut mana-mana mazhab, maka kita ikrarkan, maksud teruskan. Kita teruskan. Dan perkara ini juga yang disebut oleh Maulana Ashraf Ali Tanwi tentang fatwa lah. Dalam bab muamalat ni biasanya tasahalna. Sebab kalau ikut realiti lah, bab muamalat ni yang paling ketat Imam Syafi'i. Maksudnya kalau betul-betul stick atas Imam Syafi'i, memang tak gerak. Kalau orang berniaga ni, dia kata alangkah baiknya saya mazhab Hanafi. Sebab dia tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Maka dalam bab muamalat, so kita yang bab muamalat ni dia kena belajar asing pula. Tidak boleh berpada dengan kitab turas. Saya tu nak beritahu, tak boleh berpada. Kenapa tak boleh berpada? Sebab dia tak ada dalam kitab turas. Nak berpada macam mana? Masalah tak ada. Kalau ada pun, seseorang tu dia mempunyai daya takkulan yang tinggi untuk dia nak tatbik. Kalau tak, dia tak boleh sampai. Maksudnya otak dia tu tak boleh nak matching, kan? Kalau dia boleh daripada turas tu dia istinbat keluar, maknanya dia daya tinggi lah. Maka perlu, itu dipanggil musyarakah. Jadi saya suka kalau saya lah, saya suka menjadikan Mufti Taqi Al-Osmani sebagai rujukan. Baca kitab beliau Fiqhul Buyu' bagus, kan? Sebab bab buyu' ni kita kena bicara 4 mazhab buyu', kan? Cuma cara pengajian dia yang saya buat lah, kita macam contoh kita belajar minhaj. Jadi pelajar ditaklifkan untuk memahami minhaj dan memahami apakah mazhab Syafi'i dalam bab muamalat tu. Dan setelah itu maka akan istitrat dengan mazhab yang lain, atau apakah isu-isu semasa yang berbangkit. Jadi kitab yang bagus yang ditulis dengan konsep tu adalah Fiqhul Buyu'. Jadi beliau mazhab Hanafi, beliau bahaskan dulu masalah tu mazhab Hanafi. Kemudian beliau bawa mazhab lain, kemudian beliau bawa apakah tatbiqat muasirah, apakah praktikal semasa yang boleh dikaitkan dengan masalah.
Jadi kenapa Mufti Taqi? Sebab beliau ini beliau adalah orang yang mengaji sistem turas. Beliau orang turas. Beliau bukan belajar di universiti, tapi beliau antara contoh orang yang belajar turas yang boleh berada di pesada antarabangsa. Contoh dia. Okey, sampai pukul apa program ini? Ambil on the way ya. Sampai pesada antarabangsa. Jadi pesada antarabangsa tu sebab beliau sehingga menjadi ketua pengurusi Mujamma' Fiqh Islami seluruh. Tapi dia merasa pondok lah istilahnya. Tapi macam mana dia boleh mendapat pencapaian tinggi macam itu? So kalau kita nak buat sesuatu, kita buat sampai habis, kan? Orang Urdu kata nisfu tabib badan khatra, nisful alim din khatra. Maksudnya kalau orang tu belajar perubatan separuh je tak habis, dia membahayakan jasad. Kalau belajar agama tak habis, dia membahayakan agama. Jadi dia lebih baik tak payah belajar langsung atau belajar sampai habis. Sebab nisful alim din khatra, maksudnya dia akan membahayakan agama kalau dia nak bercakap lah. Kalau dia tak bercakap tak apa, kalau dia nak cakap juga, so dia membahayakan agama orang lain masalahnya. Kalau bahaya agama dia sendiri, biarlah dia dengan dia je, tapi masalah membahayakan agama orang lain. Maka kita tengah-tengah, kita tidak seperti orang yang mana tinggalkan turas terus. Tak, itu tak betul. Ataupun hanya turas, tak. Itu kita kena memahami, sebab setiap kitab ditulis untuk menyambut keperluan zaman tu, kan? Kalau ulama yang tulis kitab turas di hidup zaman ni, dia tulis kitab lain pula, kan? So kita jangan terbelenggu dengan perkataan turas seolah-olahnya yang datang baru ni tak ada ni, tak boleh, kan? Al-Imam Abdullah Alawi bin Al-Haddad kata Allah Ta'ala akan mengeluarkan daripada mulut ulama setiap zaman dengan perkara yang diperlukan pada zaman tu, kan? Apatah lagi fiqah, sebab fiqah ni dia berbangkit dengan isu. Dia memang isu baru, memang betul-betul baru, kan? Dia memang langsung tidak disentuh. Orang yang mempunyai takulan akal, dia boleh hubungkan itu orang special. Tapi secara umumnya kita kena, sebab tu kena ada juga bacaan. Kita baru ambil, kan? Bab muamalat ni biasa saya nasihatkan pelajar untuk baca bab muamalat dalam bahasa ibunda, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab sahaja. Sebab apa? Sebab bab muamalat ni dia ada istilah. So contohnya kita baca di kitab Arab, satu memang susah lah. Cuba baca kitab muamalat yang moden ni bahasa Arab. Satu, kalau kita reti baca pun, bila kita nak berbicara dengan orang tu akan bercakap guna istilah. Ma'ruf istilah tu bahasa Inggeris, kan? Dia tak guna istilah yang Arab panggil apa, bitaqatut ta'min. Dia panggil kad kredit. Oh, tak pernah dengar pula kad kredit. Yang saya pernah dengar bitaqatut ta'min. Mampu. Nampak tak dia punya logik dia? So, kalau bab muamalat ni kita kena ada bacaan daripada bahasa kita, supaya kita tahu perkataan yang digunakan. Sama ada kita nak bercakap perkataan tu, ataupun bila orang bercakap, oh tahu itu perkataan ni merujuk kepada perkara-perkara tertentu. Sebab memahami mustalahat lisan kaum itu memang penting, kan? Nabi pun didakwa atas lisan kaum, kan? Maka dia kena tahu lisan kaum, maka mustalahat. Jadi di samping kita baca yang dalam bahasa Arab, so kita kena baca dalam bahasa tempatan untuk kita mempunyai husnul ta'bir. Ta'bir kita tu betul, penyampaian kita betul. Jangan orang tanya utara, kita pergi jawab selatan. Tak tahu, dia tak tahu, dia cakap benda yang dia tak tahu sebenarnya. Jadi bab muamalat secara khusus maka perlu ada bacaan tambahan, kan? Contohnya mungkin kita senang dengan Taqriratus Sadidah bab muamalat. Dia pelajar ni tak sesuai lah baca takrirat, kan? Faham tak maksud dia? Maksud dia bukan ihanah, itu jelas, kan?
Maksudnya takrirat ni takkan ada 5 tahun fiqh hanya menjadikan takrirat jika ni dia tashil je. Untuk yang ibtidai nak dapat tasawur ringkas, Imam Syafi'i kata, kalaulah orang mengabaikan ataupun tak ambil berat untuk mempelajari ilmu yang halus, maka ilmu yang halus akan hilang. Kan? Tengok apa teks dalam bahasa Arab ni. Jadi kita sebagai orang yang belajar, kita perlu cabar diri dia untuk faham benda susah. Kena faham benda susah, cari ibarat yang susah. Tapi kitab-kitab yang ditashilkan ibarat dia untuk sebagai memandu kita je. Susah tak dapat langsung, pengen pun dapatlah juga sikit kan, daripada tak dapat langsung. Tapi jangan berpada dengan kitab yang ibarat dia senang. Sebab orang yang berpada dengan kitab ibarat dia senang, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membongkar kitab turas. Dia tak boleh kan? So dia kena cabar diri dia untuk faham teks-teks yang susah. Sebab kitab-kitab turas memang semua macam tu. So kalau kita biasakan diri baca kitab-kitab mudah, contoh Fiqhul Manhaji ke, baca Taqrirat Sadidah ke sahaja, so kita akan kehilangan banyak khazanah ilmu yang ulama kita simpan dalam pelbagai ilmu lah. Dan tentang fiqh ni kita juga perlu ada bacaan-bacaan tambahan. Biasanya orang abaikan bab muamalat, taklah abaikan. Biasanya abaikan bab apa? Bab belakang-belakang pula, bab jinayat ke apa benda kan, kita abaikan. Tapi sebenarnya ada cadangan supaya kita tak perlulah belajar bab jinayat ke. Mana ada, hudud tak ada contohnya kan. Tak payahlah belajar bab hamba mana ada. So sebenarnya pemahaman ni tak betul kan. Sebab dia punya risiko dia apa, bab jinayat ni bukan juzuk daripada agama ke bukan datang daripada agama. Jinayat tu kan daripada hadis, daripada Al-Quran. Bab hamba tu pun daripada hadis, daripada Quran. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi ulama tu dia jahil juzuk daripada agama. Khususnya kalau sistem pengajian daurah, kita belajar hadis kan, kutub sittah. Jadi kalau contohnya kita ambil lebih kurang je bab jinayat, tak apalah, murur maksud sabdan, bab hamba, nanti bila kita baca hadis yang berkaitan dengan hamba, kita tak faham. Kita tak faham. Sedangkan benda itu kan daripada hadis maksudnya ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebabkan kadang-kadang orang yang mempelajari pengajian secara tradisional ni, dari satu sudut dia jadi lemah berbanding orang yang belajar secara akademik dari satu segi lah. Kerana tidak ambil berat. Sebab kita tidak mahu menjadi alim mutakassis. Ulama dahulu mereka adalah alim musyari'. Alim musyari' maksudnya setiap bidang ilmu dia ada ilmam. Alim musyari', bukan alim mutakassis. Ini pun disebut oleh Syekh Muhammad Awam. Faham tak maksud alim mutakassis? Dia minat nahu, dia belajar nahu je, daripada sekecil-kecil kita sampai besar. Rugi kan? Kenapa tak gunakan akal tu belajar ilmu yang lain juga? Alim musyari' maksudnya setiap bidang ilmu dia paling tahu ummahatul masail kan. Balaghah ummahatul masail dia. Tak adalah bila orang cakap tentang mantik dia jahil langsung, tak tahu langsung. Dia belajar kitab nombor 1, kitab awal, tahulah juga kan. Alim musyari' maksudnya semua bidang dia belajar. Cuma dia khusus, maksud dia lebih mendalami dalam fiqh contohnya. Janganlah maksudnya mendalami dalam fiqh yang lain tak tahu langsung. Itu bukan ulama dulu, bukan macam tu kan. Biar ulama ni ulama nahwu, bukan maksudnya dia nahwu je, tak. Cuma dia lebih menonjol dalam nahwu, tapi yang lain masya-Allah kan. Jadi yang tu pun kita kena tekankan tentang masalah alim musyari'. Bila kita ada peluang je, contohnya belajar ilmu mantik, tak tahu kat sini ada ataupun tidak, kita belajar kan. Kalau dapat belajar kitab Musawah 1 ke Musawah 2, kalau di India, Pakistan, dia mantik itu lebih
Sampai kat sana ada takhassus mantik. Betul nak jadi mantiki kan? Ada. Tapi kalau takhassus mantik, pening. Dia kitab mantik berapa kitab? 5, 6, 7 sampai falsafah saja. Kalau di belah sana, orang sana memang dia minat, sebab otak dia tu memang bab-bab yang macam ni tu dia dia mahir, otak dia boleh pergi jauh. Tapi paling kurang belajarlah kitab Mustawa 1, Mustawa 2 mantik kan. Adalah ilmam juga dengan ilmu mantik kan. Syur untuk bahan bacaan bahasa Melayu bermuamalah. Masing-masing dia siap dengan jawapan dan ibarat. So apa jawapan dia bagi soalan tu dan apa ibarat yang dia ada. Siapa nak cakap apa pun, dia kena bagi ibarat. So dia tak boleh saya rasa, saya fikirkan, saya mengandai, tak ada. Kalau tak ada ibarat, tak payah cakap.